Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pakcik Makcik Oto Arung, tinggal beberapa jam sahaja lagi kita akan menyambut tahun baru 2023. So, kita akan memulakan chapter baru, buku baru, game baru untuk percaturan kuasa dunia untuk tahun 2023. So, saya Jufazli Syamat. Amat rasa gembira, sangat happy sebab tahun 2022 ni adalah tahun paling meletup, paling terbaik dalam kehidupan aku. Sebab semua Perdana Menteri tumbang, hancur dan pupus buat selama-lamanya oleh Jufazli Syamat. Tetapi tahun 2022 adalah tahun yang paling sial, yang paling malang untuk Tun M, untuk Muhyiddin, untuk Perikatan Perjudian Nasional, untuk parti Lebai Kaki Judi, parti Tun M. Kalau anda semua perasan, dari Januari 2022 sampai Disember 2022, sememangnya ini adalah tahun yang sangat-sangat malang ya untuk Tun M, untuk Muhyiddin, untuk Hadi Bawang. So, benda ni kita akan ceritakan secara terperinci, kita akan bahaskan secara terperinci kenapa tahun 2022 ni adalah tahun kehancuran dan kepupusan Tun M, Muhyiddin dan parti-parti politik mereka yang kalah secara mengejut PRU15. Sebelum kita punya live TikTok ni kena hacking, Pakcik Makcik Oto Arung, macam biasalah saya merayu pertolongan dan kerjasama. Tap-tap skrin, tekan butang like banyak-banyak. Tak lama lagi kita sambut tahun baru 2022. Aku sangat gembira ni sebab tahun 2022 adalah tahun paling banyak aku kena tangkap secara politik. Tahun yang aku dizalimi dengan pendawaan mahkamah secara politik oleh geng-geng Tun M, oleh geng-geng Abah Muhyiddin, oleh geng-geng Mail Lambung. Aku sangat bangga aku survive sampai sekarang. Aku berjaya, aku menang besar, menumbangkan semua Perdana Menteri yang maha zalim, maha diktator, menangkap aku tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, dari tahun 2016 sampai 2022. Alhamdulillah Pakcik Makcik Oto Arung, aku tak sangka aku masih hidup bebas sepanjang tahun 2022 ni, walaupun semua Perdana Menteri bergabung melawan aku, walaupun semua pemimpin-pemimpin zalim dunia akhir zaman bergabung menghancurkan aku. Alhamdulillah, berjaya juga aku lalui ya kesenangan dan cabaran percaturan kuasa tahun 2022. Sebaliknya Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang melalui kesukaran yang sangat-sangat teruk ya, sehingga semua percaturan kuasa mereka tu berjaya dihancurkan oleh Jufazli Syamat. Kenapa sepanjang tahun 2022 ni aku ditangkap bulan-bulan? Ialah sebab Pakcik Makcik Oto Arung
berjuta-juta, berpuluh-puluh juta orang tengok video aku. Tak kiralah peminat kan kontroversi kan yang aku akan mengancam kedudukan Perdana Menteri dan sebuah kerajaan. Aku bangga sepanjang tahun 2022 ni walaupun beratus-ratus kali aku kena tangkap, aku masih sampai sekarang dan aku masih menang dalam Mahkamah Malaysia. Dan ini yang menakutkan Tun M, Muhyiddin, geng-geng mereka dalam percaturan PRU15. Terus ni kena ingat aku punya Pak Makcik Oto Arung sebelum kena pada punya TikTok ni untuk sambutan tahun baru 2023 ni. Tolong tekan butang like banyak-banyak, tap-tap screen. Aku nak menganjing lagi ni untuk sambutan tahun baru 2023. So kepada Tun M, kepada Muhyiddin, kepada Hadi Bawang, kepada kuasa-kuasa besar asing di belakang Perikatan Perjudian Nasional, di belakang Parti Perompak 600 bilion ringgit, jutaan terima kasih kerana mengajar aku untuk melalui tahun 2022 ni dengan tahun kejayaan. Sebab semakin aku banyak ditangkap tu, semakin mudah untuk aku perangkap Tun M, Muhyiddin dan di bawah kuasa-kuasa besar asing yang merayap masuk dalam Malaysia ni. Jadi aku bersyukur semua rancangan Tun M dengan Muhyiddin untuk kambing hitamkan aku, untuk penjarakan aku tu rancangan diorang gagal ya. Sebab aku ni mana ada jenayah. Sebab tu sekarang anjing-anjing kurap Tun M dengan Muhyiddin meroyan jadi orang gila. Tangkap Jufazli, tangkap Jufazli, tangkap Jufazli. Saya sampai sekarang tidak ada orang yang tangkap aku sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, sejak kita ada kerajaan baru. Sebab sememangnya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang sangat-sangat baik ya. Berbeza dengan Perdana Menteri lain ya. Kalau macam Muhyiddin ni, Mak Lambung ni, walaupun kita berkata benar, kita mengkritik perkara yang benar, macam Tun M, kita hantam perkara yang benar, mereka tak boleh senang duduk ya. Mereka akan terus hello tangkap Jufazli. Tapi disebabkan tahun 2022 ni tahun sial, tahun malang Tun M, Muhyiddin, Hadi Bawang, kuasa-kuasa besar asing yang semua rancangan politik mereka hancur berkecai ya, bersama Perikatan Perjudian Nasional. Dan kenapa tahun 2022 ni tahun paling malang, tahun paling sial untuk Tun M, Muhyiddin, untuk Perikatan Perjudian Nasional sampai kalah teruk ya, PRU15. Sebab diorang ni terlampau sibuk melayan si Jufazli. Tun M dengan Muhyiddin, mereka ni kurang membaca buku tentang percaturan kuasa dunia. Tun M dengan Muhyiddin ni, Perikatan Perjudian Nasional, Mak Lambung, geng-geng dorang ni, Hadi Bawang, mereka suka bawa berperang si Jufazli hari-hari ya, dalam keadaan Tun M dan Muhyiddin tak tahu yang aku ni memang tak takut kalah, tak takut ditangkap, tak takut mati, tak takut miskin. Aku adalah pencatur kuasa generasi baru yang tak takut hilang semuanya lah. Pakcik makcik Oto Arung. Jadi masalah Tun M dengan Muhyiddin ni, dengan Perikatan Perjudian Nasional,
Kenapa sudah ni? Hacking teruk ni, aku punya tahu kenapa ni. Kenapa ni? Okay, we are back. Kita sambung ya. Kenapa tahun 2022 ni untuk Muhyiddin untuk channel ya, gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, gagal perangkap Jufazli Syiahmad, guna konspirasi fitnah liwat baru untuk menghalang Anwar Ibrahim. Tun M Muhyiddin memang tahun paling sial, tahun paling malang, yang banyak balak turun, malapetaka turun untuk Tun M Muhyiddin. Perikatan Perjudian Nasional adalah tahun 2022. Rancangan Tun M Muhyiddin untuk menipu, untuk memerangkap Raja-Raja Melayu pun tak jadi. Nak hancurkan Zaid Hamidi dengan UMNO BN pun tak jadi. Nak hancurkan Jufazli Syiahmad pun tak jadi. Jadi kenapa benda ni berlaku? Sebab Tun M dengan Muhyiddin memilih musuh mereka yang satu sangat licik, kedua sangat berani, dan ketiga Jufazli Syiahmad ni tak takut hilang segala-galanya. Nothing to lose. Dalam falsafah percaturan kuasa dunia, dalam seni berperang ataupun seni mencatur kuasa, Tun M dengan Muhyiddin sangat-sangat dupang apabila mengheret Jufazli Syiahmad dalam percaturan kuasa Malaysia. Adalah sangat-sangat gila, sangat-sangat dupang. Tun M dengan Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar di belakang mereka terlalu obses nak lawan si Jufazli, nak perangkap si Jufazli, nak pantau si Jufazli. Di mana Jufazli buat live sekarang? Di mana? Hello. Pantau GPS handphone Jufazli. Tengok Jufazli. Dia dapat duit dari mana? Macam mana otak Jufazli boleh pandai mencatur kuasa? Wahai Tun M, Muhyiddin, anjing-anjing kurap Tun M dan Muhyiddin yang tengok aku hari-hari di sini. Satu peraturan besar ya dalam percaturan kuasa dunia dan percaturan kuasa Malaysia. Kalau kita mau menang 100 peperangan percaturan kuasa, kita tidak perlu lawan orang yang tak rugi apa-apa pun. Kalau dia kalahkah, dia menangkah, dia tak rugi apa-apa pun. Jadi Tun M dengan Muhyiddin ni dalam keadaan aku tahu semua rahsia besar dorang, kelemahan besar mereka dalam percaturan kuasa Malaysia. Dalam keadaan aku tahu kelemahan kuasa-kuasa besar asing seluruh dunia dalam Malaysia ni. Diorang bawa aku berperang. Jadi apa lagi? Aku ni jenis yang kaki langgar. Semua Perdana Menteri aku langgar. Semua kerajaan aku langgar. Aku tidak kisahlah. Kau nak tangkap aku banyak kali macam mana pun, dalam kepala otak aku tak rugi apa-apa. Sebaliknya aku pasti berjaya dan menang besar untuk menghancurkan satu-satu Perdana Menteri yang tangkap aku secara zalim. Dan inilah kejayaan besar aku sepanjang tahun 2022. Memang kelemahan Tun M, Muhyiddin, Perikatan Perjudian Nasional, Parti Petai di bawah Parti Lebai Kudi adalah mereka beria sangat nak lawan si Jufazli. Apalagi aku rahsia-rahsia Tun M ni terus cepat-cepat aku laporkan kepada Anwar Ibrahim, kepada Yang di-Pertuan Agong, kepada UMNO BN. Dan ini adalah
Kuasa Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arum, semua Perdana Menteri tumbang oleh aku. Dan itulah kejayaan yang paling bermakna tahun 2022. Lepas tu diorang ni mau habiskan duit aku tahu, tapi syukur alhamdulillah rezeki tu Allah bagi setiap hari, setiap bulan, sampai tidak ada lagi seorang Perdana Menteri yang sudah tumbang di Putrajaya boleh tutup pintu rezeki aku. Syukur alhamdulillah, sebab tu aku cakap aku tak rugi apa-apa. Sebab semakin aku dipejak-pejak oleh semua Perdana Menteri, oleh semua kerajaan sebelum ni, semakin aku dizalimi, semakin aku cuba untuk diheret dalam percaturan kuasa ni, yang hancur bukan aku. Tun M. Muhyiddin yang kempunan tak dapat jadi Perdana Menteri ke-10. Tun M dengan Muhyiddin kempunan tak dapat melobi jawatan Perdana Menteri ke-10 depan Yang di-Pertuan Agong, depan Raja-Raja Melayu, depan Jufazli Syamah, depan rakyat. Tun M dengan Muhyiddin yang hancur sebab mereka gagal bentuk kerajaan baru di Putrajaya. Jadi aku tak rugi apa-apa. Macam Tun M dengan Muhyiddin, dia rugi sebab hancur-hancurnya, malu diketawakan oleh rakyat. So aku sudah sabar ni untuk sambut tahun baru 2023, sebab aku tahu Tun M, Muhyiddin, kuasa-kuasa besar di belakang mereka akan terus buat perangkap dupang-dupang untuk aku. Jadi sepanjang tahun 2022 ni, semua perangkap Tun M dengan Muhyiddin aku berjaya lalui, aku berjaya perangkap balik. Jadi itu yang aku sangat-sangat happy. Sampai Tun M dengan Muhyiddin sakit kepala, ya Allah, hancur juga kami oleh si Jufazli Sepanjang tahun 2022 ni ramai orang tolong aku. Tidak logik lah aku buat semua ni sampai semua Perdana Menteri tumbang, aku buat kerja sendiri. Tak logik. Jadi ada ramai watak-watak di sebelakang tabir, di sebalik tabir percaturan kuasa dunia ni, yang ramai orang tolong aku secara senyap-senyap untuk menghancurkan Tun M, Muhyiddin, Perikatan Perjudian Nasional, geng-geng diorang ni yang suka betul tangkap aku. Jadi aku tahu orang-orang aku ramai menonton video aku hari-hari. Terima kasih banyak Tahun 2022 adalah tahun viral, yang macam tiap-tiap bulan aku viral. Sebab Tun M, Muhyiddin, cyber troopers diorang kan kadang-kadang terlampau dupang, suka ikut rentak percaturan kuasa Jufazli. Apa-apa saja yang dicakap oleh si Jufazli tu, Tun M dengan Muhyiddin memang sangat obses jadi dia ingat Tun M, Muhyiddin boleh hancurkan aku, boleh perangkap aku. Aku ni nothing to lose, tak rugi apa-apa pun. Kau tangkap kah, kau mau kasih viral kah, kau mau maki hamun kah, kau mau tutup periuk nasi aku kah, kau mau boykot aku kah, tidak memberi kesan kepada aku, Tun M, Muhyiddin. Jadi jutaan terima kasihlah kepada Tun M, Muhyiddin, Mak Lambung, semua Perdana Menteri yang tangkap aku selalu dalam negara Malaysia, yang selalu menzalimi aku, memijak-mijak kepala aku. Ya Allah, aku rasa tahun 2022 adalah tahun justice dan tahun kemenangan untuk aku. Apabila aku tengok, syukur alhamdulillah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Syukur alhamdulillah aku berjaya keluar daripada semua perangkap tu. Ya Allah, syukur alhamdulillah akhirnya tak jadi juga Tun M kasih pupus UMNO, tak jadi juga Tun M perangkap Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Dan itu adalah kejayaan terbesar aku untuk tahun 2022. Sebab kelebihan aku sepanjang tahun 2022 ni sampai Tun M dengan Muhyiddin hancur, aku pernah cakap dengan anjing-anjing kurap Tun M.
Tun M tak boleh tipu aku sebab aku tahu siapa musuh aku. Aku tahu semua game percaturan kuasa Tun M dengan Muhyiddin. Sebab tu diorang selalu tangkap aku. Jadi tahun 2023 ni aku jangkakan sebab Tun M dengan Muhyiddin sudah hancur, sudah pupus, sudah gagal tumbangkan Anwar Ibrahim di parlimen baru-baru ni. Aku amat yakin tahun 2023 adalah tahun yang lebih berjaya untuk aku. Tahun bertuah untuk aku. Tahun 2023 aku memang rancang buat rumah baru. Aku akan terus menyokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, satu penggal 5 tahun. Dan aku akan terus menyokong pemerintahan yang di Pertuan Agong, Permaisurian Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu. Yang pasti selepas ini, tahun 2023 bermula jam 12.30 malam ni, aku maafkan dosa-dosa besar Tun M, dosa-dosa besar Muhyiddin, dosa-dosa besar Mail Lambung, dosa-dosa besar bosku yang pernah tangkap aku secara zalim, secara diktator dalam negara Malaysia. Aku percaya perkara inilah yang menjadi kunci kehebatan aku sebagai rakyat, sebagai generasi baru yang diheret dalam percaturan kuasa ya. Sampai aku selalu kena tangkap. Aku tahu Tun M, bosku, Muhyiddin, Ismail Sabri tengok video ni. Untuk tahun baru 2023 ni, aku maafkan dosa-dosa besar kamu. Sebab aku sudah nampak kamu satu persatu tumbang, hancur dan pupus. Allah Subhanahu Wa Taala sudah bayar cash pun kejahatan kamu. Jadi aku memang tidak ada dendam dengan semua Perdana Menteri yang tangkap aku tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun dalam negara Malaysia. Dalam keadaan aku tidak ada jenayah, dalam keadaan aku menang dalam mahkamah. Aku maafkan, aku ampunkan dosa-dosa kamu supaya kamu tenang hidup kamu, bosku Tun M, Muhyiddin, Ismail Sabri. Supaya kamu lepas ni kalau jumpa si Jupazli, tidaklah kamu takut berlari. Jupazli, matilah kita si Jupazli. Si Jupazli yang kita tangkap tu datang depan kita, matilah kita. Tak payahlah takut. Aku ni tidak berdendam sebesar zarah pun. Tak berdendam. Okay? Jadi tahun 2023 ni aku yakin semua pencatur kuasa belajar sesuatu perkara ya. Terutamanya pencatur-pencatur kuasa yang generasi lama. Saya ni, kalau kau tak kacau, aku takkan kacau kau. Jadi disebabkan legasi politik Tun M, Muhyiddin ni sudah hancur dan pupus. So, aku maafkan dosa-dosa kamu Tun M, Muhyiddin yang selalu tangkap aku jam 3 pagi, yang selalu serbu rumahku. Sebagai orang biasa ya, aku bersyukur Allah uji aku dengan perkara yang aku mampu buat, yang mampu aku lalui ya, pakcik makcik Oto Arum. Tak kiralah kau percaya aku kah, kau tak percaya aku kah, kau sokong aku kah, kau tak sokong aku. Itu benda aku tak pernah fikir ya. Dari tahun 2014 sampai 2022 aku terlibat dengan pencaturan kuasa ni. Dan aku memang terhutang budi dengan semua Perdana Menteri yang selalu tangkap aku, yang mengajar aku tentang macam mana aku perlu lalui kehidupan ni, macam mana aku perlu berjaya dalam hidup ni, macam mana perlu aku menyelesaikan setiap
cabaran, ujian dalam perang kuasa dunia ni. Dan aku bangga aku menjadi sebahagian generasi baru yang menang besar ya. Kalau kau tanya aku sangat bangga ya. Semua Perdana Menteri yang tangkap Zulkifli itu hancur, tumbang dan pupus oleh Zulkifli. Ini aku punya track record dalam percaturan kuasa Malaysia yang menjadi kebanggaan aku. So, siapa-siapa pun lah yang puji kah, yang maki hamun aku kah, misi politik aku untuk tahun 2022 tu sangat-sangat sempurna, berjaya tau. Sebab orang tidak tahu aku siapa, aku sebenarnya mencatur kuasa untuk apa. Semua pencatur-pencatur kuasa memang blur macam, si Zulkifli ni siapa ya? Apa sebenarnya yang si Zulkifli sedang catur? Jadi aku ingin bagi tahu ya dengan Pak Cik Mak Cik Oto Arung, kenapa Tun M dan Muhyiddin melalui tahun yang sangat malang, tahun yang sangat sial untuk tahun 2022 ni, dari Januari sampai Disember ni. Sebab aku tidak sangka ya master plan politik yang aku cipta dalam game baru tu sangat-sangat sempurna, berjaya. Sampai semua orang sakit hati, terkejut dengan plot twist percaturan kuasa ni, endgame ni, happy ending ya untuk aku. Sebab aku tengok musuh-musuh besar, musuh-musuh utama aku dalam Malaysia dan seluruh dunia memang checkmate and game over oleh aku. Sebab diorang tidak tahu game aku. Jadi ramai orang tidak tahu game sebenar aku adalah menumbangkan semua Perdana Menteri dan semua kerajaan yang tangkap aku. Sebab tu aku tidak terhege-hege untuk jadi YB, untuk jadi wakil rakyat, untuk jadi menteri, untuk jadi Perdana Menteri, untuk jadi Ketua Menteri Sabah. Matlamat dan misi percaturan kuasa ini penting untuk saya jayakan setiap tahun. Sebab aku perasan semua Perdana Menteri sebelum ni memang takut dengan si Zulkifli. Kalau si Zulkifli sama ada si Zulkifli memuji kerajaan itu atau si Zulkifli mengkritik kerajaan itu, memang semua Perdana Menteri akan pantau aku 24 jam. Daripada zaman bosku, zaman Tun M, zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri. So bila diorang cuba untuk mencabar aku punya kepandaian mencatur kuasa, dalam kepala otak aku yang pasti akhir game tu aku mau tengok Perdana Menteri yang tangkap aku tu tumbang. Siapa-siapa pun lah Perdana Menteri di Putrajaya. Yang aku tahu Perdana Menteri tahun tersebut yang tangkap aku tumbang oleh aku. Sebab tu aku tak rugi satu sen dalam percaturan kuasa dunia ni. Sebab dia punya result, dia punya output, dia punya hasil tu unexpected. So ini yang pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia memang terkejut ya tengok dia punya hasil percaturan kuasa Zulkifli. Wow, Zulkifli sangat hebat ya. Semua Perdana Menteri tumbang oleh dia. Seperti apa yang dia ramalkan, seperti apa yang dia mahukan, seperti apa yang dia susun atur di sebalik tabir percaturan sistem politik Malaysia. Dan sebab itulah aku sangat senang ya menumbangkan bosku dulu PRU14, Tun M tahun 2020, Muhyiddin, Ismail Sabri. Aku ceritalah sepanjang tahun 2022 ya. Aku tolak tepilah cerita bosku tu sebab bosku bukan cerita tahun 2022. Okey, setelah Tun M tumbang 2020 oleh aku ya, Muhyiddin angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-8. Waktu tu aku sudah tahu Muhyiddin dengan Tun M cuba menghancurkan aku
dengan perangkap konspirasi fitnah liwat 3.0 untuk memerangkap Anwar Ibrahim. Hari pertama menjadi dalam kepala otakku dengan tu dia tahu. Dalam kepala otak aku sudah tahu. Oh, Tun M dengan Muhyiddin kantoi sudah. Cuba mahu hancurkan aku dan Datuk Seri Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat 3.0. So, ini adalah perkara fundamental, perkara pokok yang menyebabkan aku tidak berhenti menghentam semua Perdana Menteri puppet politik Tun M. Muhyiddin dengan Mail Lambung. Jadi bila aku tahu aku dijadikan target politik utama untuk dihancurkan, untuk diperangkap guna konspirasi fitnah liwat dengan tangkapan-tangkapan politik secara diktator, secara zalim yang tidak ada kes jenayah, dalam kepala otak aku satu je. Tun M dengan orang-orang dia satu persatu akan hancur oleh aku. Sepatutnya Tun M dan Muhyiddin tak boleh kantoi buat perangkap ke atas aku. Tapi disebabkan peristiwa tangkapan 2019 tu adalah atas arahan Tun M dan arahan Muhyiddin. Waktu tu Tun M dengan Muhyiddin memang berpakat-pakat tangkap aku. Dan Tun M dengan Muhyiddin ingat aku tak tahu benda ni. Jadi ini kesilapan terbesar Tun M dengan Muhyiddin. Sebab tu Tun M dengan Muhyiddin melalui tahun-tahun yang sukar ya, sejak tahun 2020 sampai 2022 untuk menghancurkan Jufazli, untuk halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, untuk halang kebangkitan kuasa raja-raja, untuk halang kebangkitan UMNO sebagai kingmaker politik Malaysia. Jadi kuasa-kuasa besar di belakang Tun M dengan Muhyiddin memang dah mula menggelabah ketakutan ya, sebab mereka pantau aku hari-hari, apa yang aku cakap, apa yang aku catur dalam game ni. Memang ada daripada pihak istana dan Putrajaya tarik rambut dan tepuk dengan sampai berselanjut. Aku sangat menghargai intelijen di Putrajaya dan istana yang sejak tahun 2020 sejak tahun 2014 sehingga tahun 2 ada perkara yang kena hacking ni, teruk ni kena hacking. Ada perkara yang memang intelijen advisor Putrajaya dan istana selalu nasihatkan aku setiap hari. Jufazli main tarik tali dan caturan kuasa ni, main tarik rambut dalam tepung, hati-hati jangan sampai berselerakan. Jufazli, kalau ada apa-apa berlaku, bagi tahu kami cepat-cepat. So kelebihan aku yang sampai aku berjaya perangkap Tun M dengan Muhyiddin ni sebab aku tahu Tun M dan Muhyiddin adalah musuh aku. Dan itu adalah kehebatan aku membaca politik. Sebab tu Tun M dengan Muhyiddin takut aku dalam percaturan kuasa ni sebab mereka tahu aku memang dah tahu Tun M dengan Muhyiddin musuh besar aku yang mahu hancurkan aku. Jadi dalam kepala otak aku, sebelum kau hancurkan aku, lebih baik aku hancurkan kau. Jadi dalam kepala otak aku terus berhubung dengan intelijen advisor yang di Pertuan Agong, di Istana dan Putrajaya. Aku terus cepat-cepat bagi maklumat. Aku bagi tahu, okey, ini maklumat sulit terbaru.
Istana dan Putrajaya perlukan maklumat sulit ni daripada aku. Dan aku tahu Istana dan Putrajaya tertanya-tanya siapa aku dalam percaturan kuasa ni sehingga semua Perdana Menteri boleh tumbang oleh Jufazli. Jadi aku cakap ini dia punya rahsia. Tun M, Muhyiddin nak hancurkan UMNO, nak hancurkan raja-raja. So bila aku hantar maklumat ni tahun 2020 ya, sebab waktu tahun 2020 Tun M minta tolong daripada UMNO, daripada Agung untuk bentuk kerajaan baru dan lantik Perdana Menteri baru. So Tun M pada awalnya berjaya. Tetapi setelah saya berhubung dengan yang di Pertuan Agong, sampai Tun M dengan Muhyiddin hantar orang untuk tanya dengan aku, Jufazli, macam mana kau boleh berhubung dengan yang di Pertuan Agong, di Istana dan Putrajaya? Siapa orang tengah kau? So semua orang sampai sekarang tidak tahu siapa intelligent advisor Jufazli, yang mana penasihat itu adalah penasihat yang di Pertuan Agong. Jadi sebab tu semua Perdana Menteri gagal tangkap Jufazli dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sepanjang tahun 2022. Dan aku punya clean record, dia macam domino tau. Satu-satu Perdana Menteri itu tumbang. Kalau kau perasan, aku hanya mengambil masa yang sangat singkat ya, daripada sejak bosku jadi PM ke-6, bosku pun terkejut, tumbang, sampai kuasa-kuasa besar menyatakan bahawa yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ikut percaturan kuasa seorang budak yang bernama Jufazli Syamat. Sebab tu aku dipantau 24 jam ni dekat TikTok, dekat YouTube, sebab mereka mau tahu macam mana aku boleh buat benda tu. Dan tidak sampai 1 tahun ya, Tun M tumbang juga oleh aku. Dan waktu tu aku dapat maklumat Tun M sangat takut dengan Jufazli. Sebab aku sudah hantam Tun M. Sebab Tun M memang tahu kehebatan aku. Sebelum PRU 14 memang aku sudah hantam Tun M pun. Sampai Tun M hantar orang tengah dia, Jufazli, untuk PRU 14 jangan dulu hantam Tun M. Lepas PRU 14 baru hantam Tun M. So aku pun okey, aku fokus dengan Najib PRU 14. Lepas PRU 14, kalau Tun M kacau aku kasih tumbang Tun M. Najib tu tumbang sebab dia tangkap aku. Waktu tu lah. So akhirnya waktu 2020 tu Februari ya, sebab aku tahu selok-belok percaturan kuasa tu, Tun M pun tidak mahu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-8. Tun M pun takut Jufazli Syamat endorse Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-8 sampai aku kena tangkap. So akhirnya waktu aku ditangkap 2019 tu, dia ada dua pihak yang tanya aku pasal selok-belok percaturan kuasa ni. Di sebelah kanan, di sebelah kiri tanya aku dah. 7 hari 7 malam tanya aku, Jufazli, kenapa kau mencatur kuasa begini? Jufazli, kenapa kau mencatur kuasa begitu? Jufazli, kenapa kau hantam Tun M? Jufazli, kau kenapa? Betapa hebat dan bahayanya Jufazli itu, sampai kanan dan kiri tanya, Jufazli ni sebenarnya mencatur kuasa untuk apa? Jadi marilah aku teruskan ya. Aku ni mana-mana Perdana Menteri yang tangkap aku, memang aku boleh kasih tumbang. Dan ia terbukti, sudah berjaya pun aku kasih tumbang semua Perdana Menteri itu. Semua, seluruh dunia perasan. Mana-mana Perdana Menteri tangkap Jufazli memang akan hancur. Dan itu memang kebanggaan aku dan kemenangan aku lah. Sebab tu aku tak sabar sudah ni sambut tahun baru 2023. Jadi waktu Tun M tumbang tu, aku memang sempat bagi intelligent briefing dengan pihak Istana dan Putrajaya. Game ni korang kena ikut game aku. Kau suka atau tidak,
Sama ada aku bercakap ke aku tak bercakap, kau kena ikut game aku. Dan memang waktu tu Istana dan Putrajaya pening-pening lalat ya. Diorang tidak tahu lagi aku siapa waktu tu. So apabila Tun M sudah tumbang secara rasmi, yang di Pertuan Agong pun lantik Perdana Menteri ke-8 yang baru, si Muhyiddin. Tun M tak dapat jadi PM ke-8. Waktu tu memang terus Putrajaya, Istana, Washington, Israel, kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Terus, Sejuk Pazli. Betul dia cakap Mahathir tumbang. Hari itu dia cakap bosku tumbang dengan UMNO BN. Sekarang dia jadi lagi Tun M tumbang. Semua tumbang oleh Sejuk Pazli. Okay. So masuk fasa baru ya Muhyiddin. Di situ Muhyiddin dengan Tun M hantar 2 orang secret intelligence yang berpangkalan di Singapura ya. So, diorang cuba kontak aku dalam Instagram dan aku ada melaporkan perkara ni dengan pihak Putrajaya dan Istana. Aku cakap, hello, ada 2 orang secret intelligence. I think this is CIA, Mossad Israel berpangkalan dekat Singapura. Ni orang Tun, orang Muhyiddin ni. Dan selepas tu ada lagi 2 orang intelligent secret service CIA Mossad Israel berpangkalan di Singapura kontak aku juga mau pancing-pancing. So waktu tu Muhyiddin tidak tahu yang aku tu memang mencatur di belakang tabir untuk tumbangkan dia. Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar di belakang dia ya yang berpangkalan di Singapura, mereka fikir diorang fikir aku tu otak lurus, otak pembaris. Diorang ingat aku sudah lupa tangkapan 2019 dan konspirasi politik fitnah liwat yang mahu dibuat ke atas aku dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu tu Muhyiddin di fasa berhati-hati ya, sebab waktu tu memang aku sokong keputusan yang di Pertuan Agong untuk lantik Muhyiddin jadi PM ke-8 sebab itu keputusan yang di Pertuan Agong, takkan aku nak bangkang. Jadi itu kelebihan aku dalam percaturan kuasa, sebab aku menghormati kuasa dan mandat yang di Pertuan Agong. So waktu tu musim Covid, kita tak boleh buat pilihan raya. So yang di Pertuan Agong terpaksa menggunakan backup plan lantik PM ke-8 berdasarkan undian ahli-ahli parlimen. So waktu tu Anwar Ibrahim gagal jadi Perdana Menteri ke-8 kerana terperangkap dengan Tun M. Kena tipu oleh Tun M. Tapi waktu tu rahsia Tun M dan Muhyiddin aku sempat juga bagi tahu dengan Anwar Ibrahim, bukan sahaja aku bagi tahu dengan pihak Istana dan Putrajaya. Jadi aku bagi masa 1 tahun lebih untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri ke-8. Dan apabila yang di Pertuan Agong sudah murka, Najib Zahid UMNO BN tarik sokongan daripada kerajaan Muhyiddin, Anwar Ibrahim pun bogelkan dan telanjangkan geng politik kotor Muhyiddin dan Perikatan Perjudian Nasional menipu yang di Pertuan Agong dalam parlimen. So di situ aku memang pura-pura bodoh. Sampai itu adalah senjata yang menghancurkan Muhyiddin. Muhyiddin tak tahu yang aku sudah arahkan yang di Pertuan Agong Raja-Raja dan UMNO bersama Putrajaya untuk hancurkan Muhyiddin. Dan ini antara master plan politik yang cukup sempurna aku buat ya. Dan lepas tu benda tu kan, ejen-ejen CIA, Mossad Israel, Muhyiddin dan Tun yang memantau aku 24 jam, diorang sudah nampak yang aku tu memang pro Raja-Raja Melayu. So apalagi, diorang serbu rumah aku, diorang tangkap aku, diorang dakwa aku dekat mahkamah. Dan waktu tu sudah terlambat untuk dakwa aku dekat mahkamah sebab aku sudah berjaya perangkap Tun M dengan Muhyiddin. Dan itu aku punya, ramai rakyat Malaysia tidak tahu ya, di sebalik pencaturan kuasa tu, apa sebenarnya pencaturan kuasa Sejuk Pazli. Dan itu kelemahan Tun M dengan Muhyiddin yang diorang tak boleh baca taktik politik aku sebab aku memang banyak akal panjang,
Aku ada backup plan. Kalau sebelum kau tangkap aku sudah hancurkan kau. Dan itu senjata yang aku pegang dari tahun 2014 sampai 2022. Sebetulnya tahun 2022 tahun jalan aku ya. Sebelum bosku tangkap aku sudah aku sudah sediakan perangkap. Sebelum Tun M tangkap aku sudah buat perangkap. Sebelum Muhyiddin tangkap aku dan dakwa aku dekat mahkamah pun, perangkap yang aku sediakan untuk Muhyiddin sangat besar ya. Banyak-banyak Perdana Menteri. Perangkap paling besar yang aku berjaya buat adalah Tun M dengan Muhyiddin memang terperangkap habis. Sebab tu Tun M dengan Muhyiddin, ejen CIA, ejen Mossad Israel sangat takut untuk jumpa aku ya. Sebab aku memang tak akan ikut cakap Tun M dengan Muhyiddin. Kuasa besar Amerika, kuasa besar Israel, siapa-siapalah, Illuminati kah, Freemason kah, ejen politik, mana-mana pencatur kuasa di seluruh dunia kah, genius, aku pura-pura bodoh kat gila ni. Aku tidak ikut arahan orang. Setakat ini pencaturan kuasa ni aku bagi arahan. Dan aku sangat habis dan aku selut ya yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, UMNO, BN, Pakatan Harapan ikut flow game ini dengan sangat-sangat sempurna sehingga tahun 2022 ni depan mata aku Tun M dengan Muhyiddin hancur dan pupus pakcik makcik Oto Aru. Sampai tahun 2022 ni adalah tahun paling sial, tahun paling malang untuk Tun M dengan Muhyiddin. Sampai mereka tak sangka mereka hancur oleh aku. Dan aku memang terhutang budi dengan intelijen kerajaan Malaysia di Putrajaya dan Istana, dalam UMNO khususnya ya, dalam sistem demokrasi Malaysia, dalam sistem raja berperlembagaan. Adalah salah siapa yang cakap orang berpendidikan tinggi itu tidak ikut aturan percaturan kuasa Malaysia. Tun M dengan Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar yang cukup advance ya, yang cukup hebat, aparatus mereka di seluruh dunia dalam Malaysia sangat powerful. Tetapi kelebihan saya adalah disebabkan saya tahu betapa pentingnya institusi Raja-Raja Melayu, betapa pentingnya kedaulatan negara, betapa pentingnya kestabilan ekonomi politik negara. Jadi aku telah berjaya mengatur sistem politik Malaysia tu perlu ikut aku punya acuan. Dan ini adalah kejayaan terbesar aku yang aku kena puji diri sendiri. Sebab cuba anda bayangkan aturan sistem politik Tun M, Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar yang sudah bertapak dalam Malaysia boleh hancur oleh Jufazli dan digantikan dengan game baru, master plan Jufazli Syamat bersama pasukannya di Putrajaya dan Istana. Dan benda ni buatkan Tun M dengan Muhyiddin memang sakit hati. Kuasa-kuasa besar memang berdendam. They are waiting to take revenge. Sebab aku hanya mengambil masa yang singkat ya, mengkonstruk sistem politik baru sampai legasi politik Tun M dan Muhyiddin hancur dan pupus. Dan cerita inilah yang menyebabkan Muhyiddin hancur secara mengejut pada tahun 2021 sehingga dia meletak jawatan di hadapan Agong. Kemudian Muhyiddin, Tun M dan kuasa-kuasa besar di belakang mereka, disebabkan mereka tahu saya adalah penasihat Agong. Semasa pelantikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri ke-9, ramai orang tidak tahu, Tun M, Muhyiddin hantar ejen politik mereka untuk tanya dengan si Jufazli. Jufazli, adakah anda okey Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9? Jadi Tun M dengan Muhyiddin mau bagi signal, Jufazli, tolong bagi tahu dengan yang di Pertuan Agong, kami sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9.
kami tak sokong Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri ke-9. Waktu pelantikan Perdana Menteri ke-9, sebenarnya bukan sahaja nama Anwar Ibrahim yang tercalon ya. Nama Zaid Hamidi turut tercalon untuk makluman anda semua. Dan waktu tu Tun M dengan Muhyiddin nak sekat Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri ke-9. So dorang ada backup plan. Dorang beli Mai Lambung bilion-bilion ringgit ya untuk ikut arahan Tun M dengan Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar di belakang mereka. Jadi waktu tu aku sudah bagi peringatan kepada yang di Pertuan Agong, kepada Istana dan Putrajaya, hati-hati, ini adalah perangkap baru. Jadi aku cakap, okay, we agree untuk lantik Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9. I don't have problem. Okay. So sudah lantik Ismail Sabri ni. Waktu tu memang Tun M dengan Muhyiddin dengan orang-orang mereka pun sakit hati. Kenapa Ju Fazli sokong Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9? Sebab itu antara plot twist percaturan kuasa waktu tu, Anwar Ibrahim gagal lagi jadi Perdana Menteri ke-9 sebab memang game Tun M, Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar, mereka mahu halang Anwar jadi Perdana Menteri ke-9. Jadi aku hanya menyampaikan fakta waktu tu. Anwar Ibrahim memang tak dapat jadi Perdana Menteri ke-9 sebab aku sudah dapat signal dari Putrajaya dan Istana. Putrajaya dan Istana memang tunggu aku punya signal. Ju Fazli mau lantik siapa? Aku cakap okey lah, aku sudah dapat signal Ismail Sabri ada sokongan majoriti, so kita lantik Ismail Sabri. So selepas beberapa bulan ya, game politik Mai Lambung, Tun M, Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar tu kantoi lagi depan mataku. Sebab dorang cuba untuk perangkap aku dengan perangkap baru. So waktu itu harga barang sangat mahal ya, zaman Ismail Sabri. So aku gunakan isu ini untuk perangkap Ismail Sabri. Kelemahan Ismail Sabri waktu itu adalah isu harga barang sangat mahal. Waktu bosku Najib pula, dulu kelemahan dia PRU14 adalah skandal 1MDB. Waktu Tun M kelemahan dia adalah Anwar Ibrahim. Waktu Muhyiddin kelemahan dia adalah yang di Pertuan Agong. Dan untuk Ismail Sabri, kenapa tahun 2022 ni semua Perdana Menteri ni tumbang oleh aku? Sebab kelemahan setiap Perdana Menteri tu aku memang kaji betul-betul. Kalau aku suarakan benda ni, memang diorang tak boleh tidur malam sudah ni. Dan bila diorang tangkap aku, maksudnya diorang sudah checkmate and game over. So waktu Ismail Sabri gagal menyelesaikan isu harga barang sangat mahal tu, aku memang hantam kau-kau. Aku cakap this is the right time. Walaupun intelijen daripada Istana dan Putrajaya cakap, no Ju Fazli terlalu cepat kau hentam Ismail Sabri. Sebab tu huru hara ya waktu tu. Sebab tu sampai terpaksa buat PRU 15 cepat. sampai terpaksa buat parlimen cepat-cepat. Jadi waktu tu aku cakap no, nothing to lose, aku kena hantam juga Ismail Sabri. Sebab sebelum aku yang hancur, aku cakap mana-mana Perdana Menteri yang kantoi mahu perangkap aku kena hancur. Jadi Mai Lambung waktu tu memang tak buat kerja ya. Sampai aku perasan yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang dipersalahkan dalam keadaan harga barang sangat mahal, masalah ekonomi, nilai ringgit jatuh. Jadi waktu tu kan aku sebagai orang yang tahu selok-belok percaturan kuasa, ini tak boleh jadi ni. Ni memang sabotaj sudah ni. Jadi aku terus hantak Mai Lambung. I don't care. Walaupun aku yang lantik kau, aku kena turunkan kau. Sebab hanya aku yang boleh turunkan kau. Jadi selepas lebih 2 juta video aku ditonton dalam TikTok dan beratus-ratus juta orang tengok video aku dalam YouTube,
Mail lambung waktu tu Ismail Sabri dah tak boleh kontrol dia punya emosi. Dia terus call, hello, tangkap Jufazli. Dan Tun M dengan Muhyiddin yang di belakang Ismail Sabri memang mempunyai modus operandi yang sama. Hello, macam biasa tengah malam ya, serbu rumah Jufazli. So waktu itu once Ismail Sabri arahkan orang-orang dia untuk serbu rumah aku, terus aku cakap dalam kepala otak aku memang Ismail Sabri checkmate and game over, tumbang. Cuma Ismail Sabri tak tahu macam mana cara dia tumbang tu. Macam mana dia hilang jawatan Perdana Menteri tu. So, aku memang tahu game di Istana dan Putrajaya yang mereka juga mahu perangkap Tun M, Muhyiddin, geng-geng Mail Lambung ni. Dan aku memang tahu Najib, Zahid, UMNO, BN, Anwar, Pakatan Harapan akan ikut game aku juga. Whatever it is. So, Ismail Sabri, Tun M dan Muhyiddin tidak tahu Istana, UMNO, BN, Pakatan Harapan tu sudah ada master plan politik game baru yang mana Tun M dan Muhyiddin tak tahu, Ismail Sabri tak tahu. Yang tahu waktu tu aku sahaja, sebab aku yang bagi tahu semua rahsia tu. Aku yang cakap, hello, Agung tolong upgrade game ya. UMNO upgrade game. Terus aku cakap, hello, Mail Lambung tu bukan orang kita ya, harap maklum. Lepas tu aku cakap Putrajaya, Mail Lambung bukan orang kita, memang Mail Lambung orang Tun M. Lepas tu Istana pun kelang kabut. Dari mana Jufazli tahu? Aku tahulah, kau ikut je lah aku punya game ni. So waktu tu aku berjaya buat perisikan maklumat. Aku ada tanya dengan satu orang ejen politik Tun M. Aku tanya, Mail Lambung ni orang Tun M kah orang yang di Pertuan Agong? Terpacu daripada mulut ejen politik tu, aku memang dah lama spy dia juga tapi dia tak tahu. Lepas tu terkeluar daripada mulutnya, Mail Lambung orang Tun M. Apa lagi? Istana dengan Putrajaya buat game baru. Okey. Jadi dalam game ni, orang tak perasan master plan politik ini kita buat domino untuk tumbangkan setiap Perdana Menteri yang mana semua Perdana Menteri orang Tun M hancur. Yang Perdana Menteri yang jadi papa politik Tun M hancur. Sebab tu Tun M jadi gila sudah tu. Daripada bosku, Tun M sendiri, Muhyiddin, Mail Lambung, hancur ya. Anwar Ibrahim bukan orang Tun M. Zaid Amidi bukan orang Tun M. Bukan. Ya, Anwar Ibrahim, Zaid Amidi adalah orang yang di Pertuan Agong dan raja-raja. Jadi that is why apabila Muhyiddin dibawa nak melobi jawatan Perdana Menteri ke-10 baru-baru ni, mereka gagal. Sebab mereka ni orang-orang Tun, orang-orang ejen kuasa besar asing, ejen Mossad, ejen CIA. So bila maklumat ni berada di tangan aku, Tun M dan Muhyiddin melalui tahun yang sial sepanjang tahun 2022. Dan macam aku ni setia kepada raja dan negara. Aku memang sejarawan, graduan master first class dalam bidang sains politik. Aku memang dapat intelligent briefing sejak tahun 2014 sampai 2022. Walaupun aku bukan Perdana Menteri, walaupun aku bukan yang di Pertuan Agong, tapi aku sangat-sangat bernasib baik apabila Istana dan Putrajaya selalu membantu aku dalam pencaturan kuasa ni untuk tumbangkan satu persatu papa politik Tun M. Jadi, I know Tun M, Muhyiddin, Ismail Sabri tengok video ni, anda melalui jalan mati, memang jalan maut. Sebab kau sentuh si Jufazli, kau tangkap si Jufazli, kau dakwah si Jufazli secara politik. So semua game Tun M 360 darjah ditukar ya oleh yang di Pertuan Agong, oleh raja-raja, oleh UMNO, oleh Pakatan Harapan, oleh Jufazli Syamat. Dan aku bangga jugalah aku punya maklumat-maklumat tu diguna pakai oleh
oleh Istana dan Putrajaya. Aku maafkan dosa-dosa besar Tun M, Muhyiddin, bosku, Ismail Sabri, ejen-ejen politik kuasa besar asing. Aku tidak berdendam, tetapi disebabkan kamu semua cabar aku punya kehebatan percaturan kuasa. So disiplinlah. Aku menyambut tahun baru 2023 dengan sangat gembira. Sampai kau blur apa sebenarnya rancangan politik Seju Fazli. Very simple. Aku punya mission adalah tumbangkan semua Perdana Menteri yang tangkap Ju Fazli Syiamat secara zalim, secara diktator. My mission is siapa yang mengkhianati Raja-Raja Melayu, hancur oleh Ju Fazli. Siapa yang mensabotaj ekonomi dan politik negara, hancur oleh Ju Fazli. Siapa yang cuba mahu menjual dan melelong kedaulatan negara Persekutuan Malaysia, hancur oleh Ju Fazli. And that is the mission. So aku tak perlu sakit kepala fikir macam mana nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Ketua Menteri Sabah. Itu bukan dalam aku punya bucket list tiap-tiap tahun. Out of the list. Memang benda tu aku sangat proud. Dalam keadaan aku zero ya, tak ada duit, aku boleh lalui setiap episod tahun 2022 tu dengan ada duit. Dan itu adalah kejayaan aku apabila aku berjaya membuktikan kepada kuasa-kuasa besar seluruh dunia dan kuasa-kuasa besar dalam Malaysia, tidak ada satu orang Perdana Menteri yang boleh perangkap aku dengan duit. Tidak ada kuasa-kuasa besar dalam dunia ni boleh perangkap aku dengan duit, sebab aku boleh cari duit sendiri. Dan aku terima kasih banyak kepada rakyat Malaysia yang banyak membantu aku dalam perjuangan ni. Selain daripada intelijen Secret Service di Putrajaya dan Istana yang banyak bagi ilmu percaturan kuasa kepada aku ya. Aku juga amat menghargai setiap individu, setiap rakyat Malaysia yang jadi tulang belakang aku. Tak kiralah kau peminat kah, kau hard fans aku kah, kau haters kah, hard haters aku kah. Aku rasa tanpa anda semua, I am nothing dalam percaturan kuasa dunia ni. Sebab itulah aku kadang-kadang kan suka juga aku ditangkap, suka juga kalau aku kena maki kah. Aku suka jugalah kalau, sebab percaturan kuasa ni, sebab aku tidak mau jadi pemimpin, so kalau aku mahu dihancurkan, it is a part of the game. Tapi aku hairan kenapa aku masih survive tahun 2022 ni. Kenapa Tun M, Muhyiddin, kuasa-kuasa besar yang berpakat-pakat hancurkan aku tu kan, diorang tak dapat hancurkan aku lagi. Sampai aku, alhamdulillah, rezeki yang Allah bagi tu, pakcik-makcik Oto Arum tidak berhenti dan aku masih survive. Memang aku bersedia pun untuk dihancurkan sebab itu memang game aku. Ini aku terus terang lah ya. Kenapa aku tidak takut hancur dalam percaturan kuasa dunia ni, lawan kuasa-kuasa besar seluruh dunia yang jadi kabel Tun M Muhyiddin ni? Sebab diorang tidak tahu bahawa aku memang tidak mahu jadi pemimpin dan aku kena ada satu mindset. It is okay kalau semua orang mahu hancurkan aku. Jadi aku ada satu pemikiran yang Tun M Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia tak boleh baca. Untuk makluman anda semua, memang endgame Ju Fazli Syiamat, dia punya expectation adalah hancur dalam percaturan kuasa ini sebab Ju Fazli Syiamat memang tak mahu jadi pemimpin. Dan untuk aku tidak jadi pemimpin, aku kena hancur juga. Jadi, tapi aku hairan, kita dah masuk tahun 2023, aku tak hancur. Aku masih berani bersuara, aku masih bebas. Aku tak ditangkap, aku tak masuk penjara Kajang. Aku kesian bosku yang masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Dan aku memang dapat maklumat kenapa bosku ni masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, sebab dia sudah terperangkap dengan Tun M, dia terperangkap dengan kuasa-kuasa besar, dia ikut cakap ejen-ejen politik
kuasa-kuasa besar. Lepas tu dia sudah berjaya dikambing hitamkan oleh Tun Im. Macam aku ni, walaupun aku tahu aku pandai, tapi kalau aku ada kecemasan, aku akan kontak penasihat yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Aku kalau ada kecemasan, aku memang akan message. Macam contoh kan, Intelligence Secret Service aku dekat Istana risau sudah. Jufazli, berisiko kau cakap benda ni Jufazli, nanti kau kena tangkap lagi. Kau cakap, tak apalah, kena tangkap lah. Nothing to lose. Aku cakap, jadi itu aku punya. Sebab tu aku bagi tahu dengan Istana dan Putrajaya, biar aku kena tangkap, biar aku hancur. Sebab aku tidak mau jadi pemimpin. Yang pasti semua pengkhianat petualang ni hancur oleh aku. Jadi syukur alhamdulillah ya, aku ada mindset sebegitu. Sampai hasil dia tahun 2022 ni aku menang besar. Semua Perdana Menteri tumbang oleh aku. Perdana Menteri pengkhianat petualang, ejen kuasa besar ni yang mahu menghancurkan raja-raja, menghancurkan kedaulatan negara. So selepas ni tahun 2023 kita ada game baru. Game baru kita adalah mengekalkan pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk 5 tahun. Saya ingin katakan ya, untuk tahun 2023 ni kita akan ada peguam negara yang baru. Kita akan ada percaturan kuasa game baru yang sudah cukup sempurna, disusun atur oleh Istana dan Putrajaya. Kuasa-kuasa besar memang tak tahu benda ni. Hari ini mata wang ringgit Malaysia meningkat ya, untuk sambutan tahun baru 2023 ya. Syabas dan tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Papa Anwar Ibrahim yang sedang menonton video ni. I'm very happy. Your performance as a Prime Minister, as Minister of Finance untuk sambutan tahun baru 2023 ni, mata wang ringgit melonjak naik ya. Di zaman Ismail Sabri hampir mencecah RM4.80 untuk $1. Hari ini sambutan tahun baru 2023, $1 bersamaan dengan RM4.40. Jauh beza dia ya. Peningkatan ini sangat-sangat luar biasa, dan ini adalah kelebihan untuk yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu dan Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk upgrade the game dalam percaturan sistem ekonomi politik dunia. Dan kita memang tahu tahun 2023 adalah tahun yang sangat mencabar kepada manusia seluruh dunia. Dijangkakan tsunami COVID 2023 akan lebih dahsyat. Tsunami krisis kegawatan ekonomi akan menyerang beberapa negara di rantau Asia terutamanya. Dan ini adalah masa yang sangat sesuai untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Istana terus mengikuti percaturan kuasa Jufazli Syahmat untuk menyelamatkan ekonomi negara daripada jatuh bankrupt. You like it or not, kita perlu mempertahankan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tempoh 5 tahun. Kita kena mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan, UMNO, BN, GPS, GRS dan parti-parti lain di Putrajaya. Sebab kunci kepada Malaysia kalis daripada bankrupt dalam krisis ekonomi dunia 2023 yang dijangkakan first quarter untuk fasa pertama ya, awal tahun 2023. So get ready ya yang bekerja dalam sektor swasta, simpan duit, pastikan get ready ya, memang kita ada kegawatan ekonomi seluruh dunia. Dan kita tahu kuasa-kuasa besar seluruh dunia sengaja mencipta masalah ini. For your information, setiap 10 tahun kegawatan ekonomi, peperangan dunia, COVID, semua ni memang scripted ya. Saya sebagai kingmaker,
pencatur kuasa Malaysia, kingmaker, pencatur kuasa dunia, we do understand untuk mencipta sistem ekonomi politik dunia yang baru, memang kuasa-kuasa besar akan terpaksa mencipta masalah ekonomi dunia yang baru, mencipta peperangan yang baru, mencipta penyakit yang baru, mencipta bencana alam yang baru. We understand. Tetapi how Datuk Seri Anwar Ibrahim, Raja-Raja Melayu, intelijen advisor ekonomi Malaysia to handle this big problem ya, dalam beberapa bulan daripada sekarang, tahun 2023 adalah tahun terbaik untuk Malaysia sebenarnya. Kerana by prospect, apabila politik kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan rakyat baru itu sangat-sangat stabil, sangat-sangat kukuh, sangat-sangat powerful, ada sokongan 2/3 majoriti ahli parlimen, maka adalah amat sukar untuk kuasa-kuasa besar membangkrupkan ekonomi Malaysia. I would like to inform kepada ejen CIA, ejen Mossad Israel yang tengok video ni, amat sukar untuk membangkrupkan ekonomi Malaysia. Sebab dalam keadaan ekonomi negara Malaysia ini tidak berpihak kepada mana-mana blok kuasa besar asing, ekonomi Malaysia adalah bersifat neutral, boleh menjalinkan kerjasama ekonomi dengan semua kuasa-kuasa besar kecuali negara haram Israel. So, ini kelebihan Malaysia. Kenapa Malaysia amat susah untuk bankrupt? Sebab negara Malaysia ni negara yang berkecuali. Kalau ada apa-apa peperangan, negara Malaysia tidak berpihak dengan mana-mana kuasa besar asing. Contoh, Amerika berperang dengan Rusia, Malaysia akan bersikap neutral. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia memahami falsafah percaturan kuasa Malaysia dan falsafah percaturan kuasa dunia. Dasar luar politik dunia negara Malaysia adalah kita tidak berpihak dengan mana-mana kuasa besar asing. Kita okey untuk bekerjasama dalam pasaran ekonomi dunia bersama Amerika Syarikat, bersama China, bersama Rusia, bersama Jerman, negara-negara kesatuan Eropah, negara British, dan negara-negara kuasa besar seperti Arab Saudi, negara-negara maju Timur Tengah. Malaysia ni dia berbaik-baik dengan semua kuasa-kuasa besar. Tetapi Malaysia tidak akan berkompromi dengan campur tangan kuasa besar asing dalam sistem politik. Ini Malaysia punya kelebihan. Ya, kita boleh bekerjasama dalam bidang ekonomi, dalam pasaran globalisasi dunia. Tetapi untuk politik, jangan masuk campur ya. Malaysia memang tidak bertapis-tapis ya kalau bercakap dekat pentas dunia. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia tidak boleh masuk campur hal ehwal pentadbiran kerajaan Malaysia dan hal ehwal politik Malaysia. Sebab itu saya juga dapat intelligence briefing kenapa saya tidak boleh diperangkap oleh mana-mana ejen kuasa besar asing, oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh semua Perdana Menteri, sebab pihak istana dan Putrajaya selalu mengingatkan aku bahawa mana-mana kuasa besar asing mereka ada agenda untuk menghancurkan kedaulatan negara. Sebab itu mana-mana ejen kuasa besar yang berpangkalan di Singapura, saya dihubungi oleh mereka, mereka supaya tahu kuasa besar asing memang cuba untuk perangkap saya bersama di luar negeri, bersama rakyat Melayu, cuba untuk brainwash otak saya. Kuasa besar boleh brainwash otak bosku Tun M, Muhyiddin, Mak Ilambung, tetapi
otak saya tak boleh brainwash. Dan ini kemenangan terbesar saya untuk sambutan tahun baru 2023. Memang kuasa-kuasa besar seluruh dunia berlumba-lumba nak perangkap Jufazli bersama Indi Pertuan Agong, nak brainwash Jufazli. Okey, Jufazli begini mencatur kuasa. Saya ada penasihat saya sendiri. Tak perlulah Amerika dan Israel nak susahkan diri, nak bagi intelligent briefing kepada saya. Saya ada intelligent advisor saya selama ini. Sebab tu saya berani mencatur kuasa. Bodohlah saya kalau saya terlibat dengan pencaturan kuasa ni. Saya tidak ada intelligent advisor. Walaupun saya tahu saya genius, saya masih memerlukan intelligent advisor dalam Malaysia. Walaupun saya tahu macam mana mencatur kuasa ni, tapi ada perkara yang akhirnya saya akan merujuk kepada Istana dan Putrajaya juga kalau ada kecemasan. Jadi adalah sia-sia ya mana-mana ejen CIA, ejen Mossad Israel acak-acak nak bagi nasihat dengan aku. For your information, penasihat-penasihat saya dekat Putrajaya dan Istana semua cerdik pandai, sangat ramai. Dan selama ni memang saya berjaya sembunyikan identiti mereka. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Istana dan Putrajaya yang selalu membimbing saya dalam percaturan kuasa dunia ini, dalam percaturan kuasa Malaysia. Sampai semua Perdana Menteri sakit kepala. Macam mana si Jufazli boleh menang besar ni, tiap-tiap tahun dia menang besar. Semua Perdana Menteri tumbang oleh dia tiap-tiap tahun. Memang kalau anda perasan tiap-tiap tahun kita sambut tahun baru, semua Perdana Menteri tumbang oleh si Jufazli. Sebab ni kesilapan Tun M, Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Kau lawan ni orang yang tak takut hancur, yang tak takut hilang segala-galanya. Aku bangga ya sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Sehebat manapun aku diuji dalam percaturan kuasa dunia ni, satu sen pun aku tak takut rugi. Aku punya masa depan, aku tak risau. Aku memang serah 100% dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan intelligent advisor aku. Okey, apa yang kamu mau bantu aku, bantu. Apa yang kamu mau selamatkan aku, selamatkan aku. Ya Allah, kalau kau nak menangkan aku dalam percaturan kuasa ni untuk tumbangkan semua Perdana Menteri, aku serahkan kepadamu ya Allah. Akhirnya hari ini 31 Disember 2022. Esok 1 Januari 2023. Ini adalah tahun paling manis untuk aku, Pak Cik Makcik Oto Arum. Aku tak sangka 4 orang Perdana Menteri tumbang oleh aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku tak sangka sudah 4 kali kita bentuk kerajaan di Putrajaya, 4 kerajaan, 4 Perdana Menteri yang tangkap aku secara zalim tumbang oleh aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu walaupun aku tahu Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha hebat, yang memang membantu aku. Dan aku harap ini jadi pengajaran ya kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Tahun 2023 ni, we get ready dengan game baru. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Najib yang berada dalam penjara, semua parti-parti kerajaan. Jangan risau, jangan bimbang. Saya akan terus menjadi kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Saya menyokong penuh kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang itu azam baru saya ya. Saya ingin isytiharkan sudah tidak ada lagi game untuk tumbangkan Perdana Menteri. Untuk tahun 2023 saya tahu Putrajaya dan Istana sedang menantikan statement saya untuk tahun 2023. Please get ready ya. Kita tidak ada wayang politik untuk tumbangkan Perdana Menteri ke-10. Kita tidak ada wayang politik
baru untuk tumbangkan kerajaan rakyat yang baru ya, sebab Tun M dengan Muhyiddin sudah hancur dan pupus. Kuasa-kuasa besar pun sudah hancur dan pupus. Diorang kena start from zero. So ia akan mengambil masa yang sangat lama ya. Saya tidak boleh diperalatkan dan dipergunakan oleh Tun M, oleh Muhyiddin, oleh kuasa-kuasa besar asing. Kerana hanya saya seorang sahaja dalam Malaysia ini yang boleh menumbangkan mana-mana Perdana Menteri. Dan disebabkan saya tahu siapa musuh saya, siapa kawan saya, siapa saya punya pakatan politik, Papa Anwar Ibrahim tetap nombor 1 dalam hati saya. Dan saya sangat bangga dalam tempoh 2 tahun sahaja saya berjaya mengangkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10 dengan cara menumbangkan semua Perdana Menteri. Dan inilah game baru yang saya sangat bersyukur yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu boleh terima. Saya sangat bersyukur setiap skrip politik yang saya bagi kepada yang di-Pertuan Agong, kepada Raja-Raja Melayu, kepada Najib Razak Zaid Hamidi, kepada Anwar Ibrahim. Skrip politik itu memang sebiji, memang master plan politik baru Ju Fazli. Kadang-kadang tu kan, bila aku kontak intelijen Secret Service di istana, sebab kadang-kadang bosku tulis statement dekat Facebook, Puan Zakashi hantam Muhyiddin, hantam Tun M, hantam Perikatan Nasional. Kadang-kadang aku screenshot statement tu, aku terus hantar dengan pihak istana, this is a good script, this is sebab itu skrip aku. Jadi aku bangga. Ramai pencatur kuasa tidak tahu, aku tidak diberikan skrip oleh sesiapa. Sebagai kingmaker baru politik dunia, saya yang memberi skrip kepada Istana dan Putrajaya. Dan aku layak untuk mendapat kredit ini dan memuji diri sendiri, sebab memang setiap hari sepanjang sebelum PRU 15 silih berganti pertukaran Perdana Menteri, itu adalah skrip politik Ju Fazli Syahmat. Ramai orang tanya dengan aku, Ju Fazli, siapa yang bagi skrip? I am kingmaker, aku tak perlukan skrip. Korang yang kena ikut game aku dah cakap aku kingmaker. Dan aku puji dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati ya, yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, Najib Razak Zaid Hamidi, UMNO BN, Anwar Ibrahim Pakatan Harapan. Thank you so much kerana membantu percaturan kuasa ini menghancurkan Tun M, Muhyiddin, kuasa-kuasa besar di belakang Perikatan Perjudian Nasional. Tanpa Anwar Ibrahim, tanpa Raja-Raja Melayu, tanpa Zaid Hamidi, tanpa Najib, tanpa UMNO BN Pakatan Harapan, semua game baru ini tidak akan berjaya saya tanam sebagai pokok yang subur. Tun M dengan Muhyiddin waktu tangkap aku 2019, mereka cakap dengan aku, Ju Fazli, pokok baru yang akan kami tanam ni kau jangan sentuh. Tetapi disebabkan Tun M dengan Muhyiddin kantoi buat konspirasi fitnah liwat ke atas aku dengan Anwar Ibrahim, disebabkan aku ni tak ada agenda nak jadi Perdana Menteri, nak jadi pemimpin, yang aku tahu tumbang semua Perdana Menteri yang perangkap aku ni. Jadi akhirnya pokok-pokok baru yang ditanam oleh Tun M dan Muhyiddin hancur ya untuk tahun 2022. Memang pokok tu sudah hancur. Dan bila aku dapat signal daripada intelligent advisor di Istana dan Putrajaya, Ju Fazli, pokok baru sudah hancur oleh kita. Pokok baru dah tak relevan. Kita ada game baru, Ju Fazli. So pokok baru dalam percaturan kuasa Malaysia ni adalah merujuk kepada parti-parti baru yang ditubuhkan oleh Tun M dan Muhyiddin. Ini adalah parti-parti pengkhianat petualang ya, yang cuba mengkucar-kacirkan sistem ekonomi politik negara. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Istana dan Putrajaya yang mengikuti semua skrip politik saya daripada A sampai Z sejak tahun 2014 sampai tahun 2022, sampai semua orang blur, tak tahu siapa sebenarnya si Ju Fazli. So pandai-pandailah korang cari siapa saya.
Cuma saya nak bagi tahu kalau saya terus diganggu dan disentuh tahun 2023, giliran anda untuk hancur oleh Ju Fazli. Dan saya ingin ingatkan, saya tidak takut mati, tidak takut ditangkap, tidak takut dihancurkan masa depan hidup saya, sebab saya mempunyai satu kefahaman, dunia ni nothing. Berlumba-lumba untuk jawatan, pangkat, kuasa dan kemasyhuran dunia, nothing. So sesiapapun yang mahu menghancurkan saya pada tahun 2023 perlu bersedia untuk hancur oleh Ju Fazli Syah Ahmad. So saya tahu Tun M dengan Muhyiddin akan terus buat perangkap-perangkap politik kepada saya untuk menghancurkan saya. Kuasa-kuasa besar memang akan balas dendam. Cuma saya nak bagi tahu, saya tidak akan tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat dan kerajaan Raja-Raja Melayu dalam game baru ini untuk tahun 2023. Ini kelemahan Tun M, Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar, memang diorang sakit hati kalau diorang dengar. Sebab diorang harapkan tu, aku akan hantam Anwar, aku akan hantam Zaid Amidi, aku akan hantam Raja-Raja. No. Saya ni ada intelligent advisor. Memang sebelum PRU 15, satu nasihat yang sangat berharga saya pernah terima daripada penasihat favourite saya ya di Istana dan Putrajaya. Dia cakap begini dengan saya, Ju Fazli, whatever happen dalam percaturan kuasa kita ni, jangan sesekali percaya dengan master plan politik Tun M dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Dan sebelum Intelligence Secret Service di Istana dan Putrajaya bagi intelligence briefing macam begitu, bagi nasihat yang sangat-sangat mahal kepada saya bocorkan rahsia percaturan kuasa Tun M dan kuasa-kuasa besar seluruh dunia dalam Malaysia ni. Disebabkan saya memang tak percaya dengan Tun M pun. Sebab tu kelemahan Tun M adalah Ju Fazli Syah Ahmad, kelemahan Muhyiddin adalah Ju Fazli Syah Ahmad, kelemahan kuasa-kuasa besar ni adalah Ju Fazli Syah Ahmad. Saya tak takut mati, dipenggal kepala kah, ditembak kah, dibom kah. Saya memang bukan jahil macam Tun M yang nak hidup 100 tahun dekat dunia ini. Wahai kuasa besar Amerika, kuasa besar Israel yang tengok aku punya video ni, kenapa saya menang tiap-tiap tahun ya? Semua Perdana Menteri tumbang. Sebab saya memang takut mati. Mungkin sebabkan didikan kedua, didikan dan tarbiyah agama guru-guru saya yang mengajar saya tidak bertuhankan dunia, tidak takut mati. Jadi saya bersyukur saya ada mindset begitu. Sebab tu walaupun saya diculik jam 3 pagi, saya ingat saya sudah mati waktu tu, tapi Allah jaga saya. Tapi kalau ikutkan perasaan saya, ya Allah, kalau kau mau cabut nyawa aku jam 3 pagi ni, cabut je lah. Sebab untuk sambutan tahun baru 2023, ini pesanan saya ya kepada orang-orang tua, orang-orang muda. Jangan pernah kita rasa hidup di dunia sangat lama tu adalah satu perkara yang menjadi matlamat hidup kita. It is wrong kita sebagai manusia yang singgah dekat dunia ni. Dunia ni hanya tempat persinggahan, bukan tempat tinggal kita pun. It is wrong kalau kita letak dekat kepala otak kita, okey, aku nak panjang umur 100 tahun, 200 tahun. Gila weh. Kalau aku ditanya oleh Allah, Ju Fazli, berapa tahun kau mau hidup dekat dunia ni? Ya Allah, boleh tak aku hidup 20 tahun sejak? Banyak betul manusia setan, manusia iblis, manusia dajjal, manusia gila duit, gila harta, gila kuasa di sini ni. Dah larat aku mau layan satu-satu. Sebab kenapa aku ada mentaliti begini? Sebab dunia ni hanya untuk orang bodoh, hidup lama, orang jahil, orang dupang, orang yang
Memang rasa dunia tu everything. So, kenapa Tun M, Muhyiddin tak boleh perangkap aku, kuasa-kuasa besar? Tahun ini adalah tahun sial ya, kuasa besar Amerika, kuasa besar Israel dalam Malaysia ya. Sebab aku ni tidak boleh diperalatkan oleh sesiapa dengan habuan-habuan dunia. Aku okey. Tun M, kalau dalam akaun bank aku tu 1 sen saja, aku boleh hidup. Ya, kau tak percaya? Aku boleh hidup. Walaupun aku tak ada duit, boleh hidup. Sebab tu aku tidak takut duit habis kah masa depan. Mau dikasih hancur kah. Sebab memang kerja ni berisiko. Kau mencatur kuasa, kau hantam itu, hantam ini. Kasih tumbang semua Perdana Menteri, hantam kuasa-kuasa besar. Memang aku tahu 1 juta orang lah bergabung nak hancurkan aku. Tapi syukur Alhamdulillah tahun 2022 ni aku menang besar ya. Tahun 2022 semua Perdana Menteri tumbang oleh aku. Ni 1 juta orang lawan 1 orang Zulkifli. Istana dan Putrajaya tahu. Kuasa-kuasa besar seluruh dunia tahu. Memang ramai yang mau hancurkan Zulkifli. Tapi Zulkifli tu tak pandai ditangkap, tak pandai masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Bosku Najib yang masuk penjara, Tun M yang hancur, Muhyiddin yang hancur, Mak Ilamu yang hancur olehnya. Ini aku ya. Kau tak suka kah? Kau tak percaya kah? Kau benci kah aku? Kamu nampak weh, semua seluruh dunia kuasa-kuasa besar, Tun M, Muhyiddin, anjing-anjing kurap dia bergabung. Mau blok si Zulkifli, tak boleh. Tak boleh. Sebab tu aku tidak terhege-hege nak berebut jawatan-jawatan politik. Sebab level aku tu kingmaker baru politik dunia. Aku bersyukur kehadrat Allah. Allah angkat aku punya darjat tu sampai ke tahap itu. Sampai semua Perdana Menteri sedang menunggu giliran untuk ditumbangkan. Semua Perdana Menteri yang tumbang tu kan, dia tengah tunggu timing tu. Bila si Zulkifli hantam aku ni? Bila si Zulkifli hantam aku ni? Matilah aku. Bila si Zulkifli mau kasih tumbang kerajaan aku ni? Matilah aku ni. Kalau kau sudah ada fikiran begitu, baguslah. Tapi Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja, jangan risau. Aku takkan tumbangkan kamu ya. Sebab kamu ni geng aku. Kamu yang tolong aku kasih hancur Tun M dengan Muhyiddin. Kuasa-kuasa besar. So, apapun, selamat tahun baru. Kau nampak kan ni? Aku berjalan sendiri-sendiri tau. Tak ada bodyguard. Ramai orang tidak tahu kan? Aku punya bodyguard macam Naruto. Dia Halimunan. Jalan sendiri-sendiri je ni. Oh, pakcik makcik Otok Arum kena hacking tadi ya, kita punya TikTok tu. Yelah, jangan risau, kita mau habis sudah ni. So aku mau bagi tahu pakcik makcik Otok Arum. Kau tengok ni beraninya si Zulkifli berjalan sendiri-sendiri. Orang tak takut mati bani. Sia-sialah kau lawan si Zulkifli. Itulah Perdana Menteri yang tumbang oleh si Zulkifli ni. Lain kali mencatur kuasa tu pakai otak. Jadi selamat tahun baru ya Tun M dengan Muhyiddin. Mak Ilambung, bosku, selamat tahun baru ya. Banyak lagi ni peluru-peluru untuk tahun 2023. Ada banyak lagi rahsia-rahsia sulit di tangan aku ni.
siapa yang mau berperang dengan aku tahun 2023 tu Jangan kamu sembunyi-sembunyi muka kamu Kasih tunjuk muka kamu. Jangan kamu takut. Mesti kamu mau rasa macam mana sakitnya tu kan? Hancur dan pupus oleh sejuk Pazli. So, pakcik-makcik Oto Arum, itu sahaja daripada saya. Tak boleh kita lama-lama buat live TikTok ni. Nanti ada yang sakit jantung, ada yang bunuh diri. So, jangan lupa ya, berpada-pada ya sambut tahun baru 2023 ni. Hati-hati memandu, hati-hati bersukaria. Anak-anak abah pergi clubbing kah malam ni sambut tahun baru? Pakai nama padri gereja kah anak abah? Minum arak malam ni? Astagfirullahalazim, janganlah kamu minum arak ya, orang-orang Melayu, orang-orang Islam dalam Perikatan Perjudian Nasional. Aku tahu korang akan sambut tahun baru 2023. Berpesta macam iblis, macam setan, macam dajjal. Korang kan memang setan. Hati-hati, takut korang nanti mati malam ni. Oh, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan buat munajat sambutan tahun baru 2023 di Masjid Putrajaya. Memang sangat baguslah program ni. Aku rasa sangat ramai ya pergi program sambutan tahun baru 2023 di Masjid Putrajaya. Aku doakan untuk tahun 2023 Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipermudahkan untuk menjadi Perdana Menteri yang terbaik di dunia. Semoga cabaran tahun 2023 dapat dilalui dengan cukup sempurna. Semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah-fitnah, liwat yang disunatur oleh Tun, oleh Muhyiddin, oleh kuasa-kuasa besar seluruh dunia. So, kepada peminat-peminat aku, haters aku di sini, untuk tahun 2022 ni, kalau aku terkasar bahasa sebab aku ni terlampau hebat mencatur kuasa kan, aku minta maaf kalau anda tidak boleh menerima kehebatan saya ini menumbangkan semua Perdana Menteri. Terima kasih banyak atas sokongan, pujian, caci makian. Halalkan semua kebaikan yang anda bagi kepada aku. Terima kasih banyak. Semoga tahun 2023 ni semua kita berjaya ya. Aku dapat rasa sudah ni aura-aura kejayaan paling besar tahun 2023. InsyaAllah, semoga Allah terus merahmati negara Malaysia. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menjaga kekuasaan yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus menjaga keamanan, kesejahteraan, perpaduan, keharmonian, keselamatan dan kedaulatan negara Malaysia. Itu sahaja daripada aku. Happy New Year, selamat tahun baru. Saya Jufazli Syamai sebagai Kingmaker baru politik Malaysia. Sangat gembira. Tahun 2022 adalah tahun kejayaan kita. Semua Perdana Menteri sudah tumbang. Sekian. Terima kasih rakyat Malaysia. Terima kasih seluruh dunia. Jumpa lagi. Jumpa tahun depan. Bye-bye.